Jemaat kekasih Tuhan, selamat pagi. 弟兄们，大家早上好。 Kami berterima kasih kepada para majelis dan hamba Tuhan yang boleh membawa kami juga boleh beribadah bersama dan melayani hari Minggu ini. 我们感谢神，也谢谢长者们跟牧师传道邀请我可以来到这里侍奉主。 Dan 1 bulan ini kita sungguh-sungguh memikirkan akan misi Allah yang hidup. 在这一个月里面，是我们的献教约，我们可以一同来思想神活的福音。 Pekerjaan Allah yang dimulai dari penciptaan sampai saat ini belum pernah berakhir. 神的杰作从创造一直到现在还没有结束， Oleh karena itu juga gereja Tuhan harus terus berkarya bersama-sama Tuhan. 因此神的教会一直为主有一个作为。 Saya mengikuti 1 bulan ini berbagai tema-tema yang membahas tentang misi Allah. 我跟随这个月里面献教约每一个礼拜所传讲的主体。 Dan saya senang bahwa gereja memulainya dengan kalimat misi Allah. 我很高兴，因为教会有一个主题，就是神的这个献教。 Karena pada waktu kita berbicara misi, kita tidak sedang mengerjakan pekerjaan kita. 因为当我们讲到神的献教，我们不再做我们自己人的事， Tetapi kita yang ditebus oleh Tuhan dipanggil untuk masuk ke dalam misinya Allah. 被救赎的人类，我们进入神的献教。 Saya senang memakai kata terhisap di dalam misinya Allah. 很感谢，我很喜欢用义气被神的献教所吸引。 Kita ingat kalau kata terhisap itu vacuum cleaner ya. 我们知道那个吸尘机，大家都知道吧？ Salah satu pekerjaan yang saya suka adalah membersihkan lantai dengan vacuum cleaner. 有一件我很喜欢做的，就是我时常用吸尘机来弄清洁我的地板。 Kalau di sekolah teologia, para mahasiswa harus bekerja sampai ke toilet. 若是在神学院，这些神学生他们要工作要弄清洁，一直到这些洗手间。 Dan setiap kali bertemu vacuum cleaner, saya senang karena zut begitu ya, langsung menelan semua kotoran yang sedang ada di hadapan vacuum cleaner itu. 当我看到吸尘器的时候，我很高兴，因为所有的垃圾肮脏都被吸尘器所吸去。 Ini yang harus kita betul-betul mengerti bahwa begitu kita dikeluarkan dari kegelapan kepada terang yang ajaib, 我们要自己很明白的，当我们从黑暗进入光明的时候， maka 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan kita terhisap di dalam misinya Allah, menceritakan apa yang Allah kerjakan lewat hidup kita. 在彼得前书里面所讲到，当我们被救赎以后，神的献教这是吸引我们来带领我们怎么样来遵行这个献教的工作。 Jadi misi Allah itu dibagi dalam 4 story. 有4件我们要看的 Saya 关于神的献教。 Tidak ingin mengulang apa yang sudah dibicarakan oleh pembicara yang lain. 我不再重复那天讲演所讲的， Tapi hanya untuk mengingatkan kita ada 4 story di dalam misi Allah. 再一次提醒大家，有4个献教的故事。 Story pertama adalah penciptaan atau creation. 第一个故事就是创造， Yang kedua adalah kejatuhan, fallen. 第二是跌倒， Dan yang ketiga redemption atau penebusan oleh Kristus. 第三就是被神的基督的救赎。 Dan yang sedang akan terjadi justru, yaitu di mana kerajaan Allah akan disempurnakan oleh Allah melalui kedatangan Kristus yang kedua kali. 现在继续我们见到的就是耶稣基督第二次再来。 Sehingga di dalam perjalanan misi Allah, 在这个神的献教的路途当中， kita semua yang hidup di dalam abad 21 ini 在21世纪我们所获救的人类， sedang sampai hampir di penghujung misi Allah akan selesai. 差不多到了那个上帝献教的路途，差不多要到尽头了。 Sehingga kalau kita mengerti hal ini, kita semua akan bekerja keras untuk ikut bersama menyelesaikan apa yang menjadi misi Allah. 就是我们明白，我们知道我们要奋斗，我们要很勤劳的知道参与上帝的献教。 Dan ini di dalam topik-topik bulan misi, 在这个献教业里面所有提到的题目， tertarik dengan topik mengatakan bahwa yang paling penting adalah mentaati panggilan Allah atau misinya Allah. 我被吸引，就是最重要的这个主体就是我被上帝的爱来被主的献教而吸引了。
Karena begitu kita bersedia terlibat di dalam misi Allah, kita melihat gerakan-gerakan Allah yang luar biasa membawa misi sampai ke ujung bumi. 当我们预备好了，我们要进入这个宣教，神会带领我们看到很多奇妙的工作。 Hari ini saya ingin mengajak justru mari berdoa untuk hari yang luar biasa sepanjang 1 minggu ini. 我恳求，我希望大家可以在这个1个礼拜里面，为着一些不寻常的事物来放在我们的祷告里面。 Bahwa di Korea Selatan dimulai malam ini 5.000 orang percaya dari 200 negara akan berkumpul di Korea memikirkan bagaimana Injil segera secepatnya sampai ke seluruh dunia. 在南韩正在有一个很大的运动，差不多有5000个人，他们信主得救，有2万多个人的聚会。 Dan saya begitu excited karena diberi anugerah malam ini akan berangkat juga untuk ikut serta. 我很激动，因为今天晚上我要到那个地方去，到南韩。 Jadi selama 1 minggu 5.000 orang akan berpikir dari berbagai bangsa bagaimana Injil sampai ke seluruh dunia. 在1个礼拜里面，有5000个宣教师要在那边思想怎么样来把福音带到世界的各地区。 Tugas akan berakhir. 我们的责任，我们的一些会结束。 Mari kita bekerja lebih kuat lagi. 来吧，我们更加的奋斗，更加的努力来工作。 Dan hari ini saya diminta untuk membawakan akan misi daripada anak Allah, the Son of Man. 今天给我的这个题目就是人子的使命。 Lukas pasal 19 ayat 9 dan 10 merupakan ringkasan dari Lukas pasal 19 itu sendiri. 路加福音19章第9节到第10节是关于讲到路加福音第19章前章里面的总结。 Jadi di dalam Lukas pasal 19 ayat 9 dan 10 kata Yesus kepadanya, hari ini, perhatikan kalimat hari ini, telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 第9节，耶稣说：“今天大家注意哈，今天救恩到了这家，因为他也是亚伯拉罕的子孙。人子来为要寻找拯救世上的人。” Ini adalah merupakan suatu summary atau ringkasan dari peristiwa pertemuan Sakeus dengan Kristus. 这个是浓缩于当撒该见到耶稣的时候。 Siapakah di antara kita yang tidak senang melihat orang mengalami pertemuan dengan Tuhan? 有什么人感到不高兴？就是有人他遇见了上帝， Atau dengan perkataan lain, pertobatan, berbalik dari kejahatan kepada kebenaran. 或者是他悔改，他改邪归正了呢？ Mungkin Bapak Ibu Saudara bertanya pada saya, itu pertanyaan apa itu? 可能大家可以问我，那是什么问题啊？ Bukankah pasti semua orang sangat senang, bersyukur dan memuji Tuhan kalau ada orang bertobat? 岂不是当然大家都很高兴、很喜乐，就是有人悔改的话。 Bahkan dikatakan satu orang bertobat di bumi ini, di surga malaikat bersuka cita. 甚至想到，就是有一个人悔改，天上地上，天上的千军都在那边唱诗赞美主。 Namun pertanyaan ini tidak sekedar hanya pertanyaan iseng dari saya. 但是这个就是不是一个无谓的问题。 Karena pada waktu di Lukas 19 ini ada sekelompok orang yang sangat tidak senang dengan Sakeus yang bertobat. 因为在路加福音第19章里面有一群的人，他们很不喜欢看到这个撒该他悔改了。 Siapakah mereka itu? 他们是谁呢？ Mereka itu dikatakan adalah di ayat 7, mari kita lihat. 在第7节里面我们可以看到， Yaitu semua orang yang melihat pertobatan daripada Sakeus maksudnya, bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 当众人看到了这一些，讲到他在这个罪人的府上家里， Siapa mereka ini? 他们是谁呢？ Adalah orang Farisi. 是法利赛人。 Siapakah orang Farisi itu? 谁是法利赛人呢？ Bahwa orang Farisi ini adalah pemimpin rohani orang-orang Yahudi 就是犹太人的属灵的领袖， yang berkembang pada masa Bait Allah. 比较发展他们带领当时的圣殿。
orang-orang yang suka berdiri dengan baju-baju panjang juga. 一些很喜欢穿长袍站在众人面前 Namun 的， orang Farisi ini memiliki masalah dengan pembenaran diri. 但是这些法利赛人对于他们自己的纠正，他们错误了。 Yaitu mereka berpikir bahwa kebenaran dapat ditemukan dalam diri mereka sendiri. 他们以为说真理可以从他们的身上自己行出来、找 Mereka 出来。 menganggap diri mereka hebat, terhormat. 他们想到他们是何等的尊荣、何等的至尊， Dan akibatnya mereka tidak membutuhkan Yesus. 以至于他们不需要耶稣了， Apalagi Yesus sebagai juru selamat. 甚至更何况接受耶稣成为这个救赎主， Karena mereka tidak melihat kesalahan di dalam diri mereka. 因为他们没有看到他们自己的错误。 Mereka begitu ketat mempelajari kebenaran dan merasa sudah hidup di dalam kebenaran itu. 他们很认真的、很恳切的来学习真理，他们感到他们活在这个真理当中了。 Dan mereka berpikir hidup mereka baik-baik saja. 他们想到他们过的生活是很好的。 Orang-orang Farisi sangat berbeda dengan orang Saduki kalau kita dengar dari Alkitab. 就是从圣经里面可以看到，法利赛人跟撒都该人不一样。 Bahwa orang Farisi ini merupakan pengusaha kelas menengah ke atas. 法利赛人都是这个中上层等的人士。 Berbeda lagi dengan orang-orang Saduki yang membutuhkan kehidupan yang berbahagia. 分别很大很差，跟这个撒都该人， Nah mereka itu selalu mengamati Kristus kemana dia pergi. 他们时常在看作耶稣无论到何处。 Dan pada waktu mereka melihat Yesus duduk dengan pemungut cukai, duduk dengan orang berdosa, duduk dengan pelacur, duduk dengan orang-orang yang dianggap rendah atau sampah oleh dunia. 当他们看到耶稣跟这些的罪人、税吏，还有一些的妓女们、罪人坐在一起的时候，他们看到这一切， Mereka selalu ingin bersungut-sungut. 他们始终在埋怨当中。 Tuhan tidak tahukah Tuhan Yesus bahwa mereka orang rendah? 主啊，你岂不知道他们是一个低级的人呢？ Mereka tidak suka bergaul dengan orang-orang yang dianggap rendah. 他们不喜欢跟低级的人，所谓低级的人来往。 Bahkan di dalam Lukas 10 selanjutnya waktu ada orang yang mengalami luka berat, mereka melihat tapi mereka menghindar daripada orang yang terluka itu. 甚至在路加福音第12章里面讲到，有人受重伤，他们看到了，他们避免了走这一条路。 Dan di sini juga dikatakan mereka begitu sangat marah waktu Yesus menerima Sakeus, bahkan makan di rumah Sakeus. 当他们看到耶稣接纳撒该的时候，跟他去他的家里吃饭，他们非常的愤怒。 Ada persamaan 3 bangsa di dunia ini. 在世界上有3种相同的 Orang 人类： Yahudi, 犹太人、 orang Chinese, 中国人， orang Batak. 还有这个巴萨人。 Apa kesamaannya? 他们的相处是什么呢？ Senangnya makan. 很喜欢吃， Dan dalam makan membangun persahabatan. 在吃当中，他们建立了他们的团 Dan 契。 dalam makan membangun bisnis. 在一头吃的时候， Kalau 他们 makan 建立他们的事业 semua makin lancar. 所以有吃一切都很好。 Tetapi yang mengundang ini orang berdosa. 但是邀请的人是一个罪人哎， Yang justru mereka tahu tukang pajak. 他们知道这是税吏， Banyak orang nggak suka sama tukang pajak 很 ya. 多人不喜欢，很多人不喜欢税吏。 Saya sering khotbah di kantor pajak, saudara. 我时常在这个税务局讲到， Banyak juga jemaat suka diskusi sama saya. Kalau bayar pajak itu udah lewat perpuluhan atau belum perpuluhan? 有人时常跟我讨论，若是我们付这个税务的话，是不是超乎了我们所应该付的这个税 Jadi 奉献呢？ sama juga sama kita, tukang pajak tidak disukai. 好像我们一样，我们不喜欢这个税务的人。 Apalagi pajak di dalam zaman Yahudi ini, mereka selalu menaikkan harga pajak lebih dari yang ditentukan oleh orang-orang Romawi. 更何况是在犹太时代，这些的人，他们时常在这个罗马帝国政府之下，他们把这个税率、税务把它提高了。 Mereka ini bekerja di bawah kepemimpinan orang-orang Romawi. 他们在这个罗马帝国的政府手下工作。 Disinilah orang-orang Farisi menganggap pemungut cukai sangat rendah di hadapan 就在这 mereka. 个地方，法利赛人可以看到税率在他们的眼中是很低位的人。 Mereka sebut sebagai orang berdosa. 他们讲到这些罪人，
Waktu saya berpikir begini, kalau begitu mereka memandang diri mereka seperti apa? 我就想到他们看他们自己是谁呢？ Karena mereka menganggap bahwa orang-orang pemungut cukai ini berdosa dan tidak pantas untuk ditemani. Dan kalau dekat mereka takut tertular, 因为 terkontaminasi. 他们想到这些税吏是罪人，他们不要靠近他，若是靠近了会感染到他们。 Mari kita lihat bagaimana cara mereka mengukur pemungut cukai. 我们可以看到他们怎么样来衡量所谓的这个税吏。 Hanya di halaman sebelumnya, Lukas pasal 18. Di situ kita lihat bagaimana juga mereka menganggap orang Farisi. Di dalam pasal 18 ayat 9 sampai 14, tapi saya memang tidak akan baca seluruhnya. 我们来看路加福音第18章第9节到第10节， Perhatikan ayat 9. 我们注意到第9节。 Ini ada dua orang masuk ke dalam rumah ibadat, yaitu orang Farisi dan orang pemungut cukai. 有2个人到圣殿里面，一个是税吏，一个是法利赛人。 Maka dikatakan orang Farisi itu yang suka menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. 讲到法利赛人自以为义的来看清地位的人， Dijadikan contoh oleh Yesus di dalam reaksi mereka dalam doa di rumah Allah. 在上帝的殿里，耶稣把他成为一个例子。 Mari kita lihat ayat 11, sangat menggelikan sebenarnya. 我们看11节很可笑。 Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku, dikatakan di ayat 11 itu, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pejinah, dan lihat ini, bukan juga seperti pemungut cukai ini. 法利赛人站着，自言自语的祷告说：“神啊，我感谢你，我不像别人勒索、不义、奸淫，也不像这个税吏。” Ayat 12, aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilan. 我1个礼拜禁食2次，凡我所得到的，我献上了1/4。 Perhatikan berkali-kali katanya aku. 我们来注意，都是写作我。 Mereka melihat dirinya sesuai dengan pemandangan pemahaman mereka 照着 sendiri. 他们所了解的，他们来看到他们自己本身。 Dan apalagi mereka membandingkan dengan pemungut cukai orang berdosa. 更何况他们是跟那个罪人、税吏来比较。 Kadang-kadang kita juga bisa melihat diri kita dengan orang miskin atau pelacur, wah kita lebih hebat. 就是说，我们可以看到，我们跟那些贫穷的人、跟那些妓女，我们感到我们很本事。 Tapi lihat cara orang berdosa pemungut cukai melihat dirinya di 我们 ayat 可以 selanjutnya. 看到其他的境界，讲到税吏怎么样来看他自己呢？ Ayat 13. 第3节 Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh dikatakan. 讲到那个税吏远远的站着， Mengapa? 为什么呢？ Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. 甚至他不敢、害怕举头望天， Dan bahkan dia memukul dirinya tanda penyesalan yang luar biasa akan kesalahan-kesalahan yang diperbuat. 甚至他捶着胸说，感到他所做的一切都是错的。 Ada 2 kacamata orang melihat dirinya. 有2个看他的眼， Kalau hanya melihat dia dengan statusnya. 就是看到他的这个身份， Apalagi kalau dia melihat banyak orang menghormati dia. 就是看到很多人在那边很尊敬我， Maka dia merasa sangat berharga dan hebat. 感到他非常的了不起。 Tetapi pemungut cukai Tapi melihat itu syili. dirinya dari kacamata Allah. 用上帝的眼睛来看他自己本身。 Dan Yohanes Calvin berkata, 约翰加尔文说， pada waktu kita mengalami pertemuan dengan Allah, kita ada 2 hal yang kita lihat. 当我们面对着上帝的时候，我们有2件事可以看得到： Melihat Allah yang suci 看到一个圣洁的神， dan sekaligus melihat keberdosaan diri kita. 看到我们自己的罪孽。 Hanya orang-orang yang melihat dirinya dengan kacamata Allah yang hidup, 这是用那个或者神的眼睛看到了这一切。 orang-orang seperti ini tidak akan menyombongkan dirinya. 如此的人，他不可能骄傲， Dia akan sama seperti pemungut cukai. 他会像这个税吏一样。
tidak berani duduk di dalam bait Allah paling depan, 不敢坐在最前头，在这个圣殿里面这最前头， tidak berani melihat ke atas seperti orang Yahudi 不 ini, 敢像犹太人一样来举目望 bahkan 天， memukul-mukul dada menyesali seluruh kesalahannya. 甚至他捶胸，他懊悔他所做的一些的过犯。 Sehingga John Calvin mengatakan, 约翰·盖尔文他说， manusia perlu bertemu dengan Allah 人很需要见到神， sehingga bisa mengenal dirinya seutuhnya. 以及他可以全然的看到他自己本身。 Dia tidak bisa berpura-pura dengan berbagai atribut yang dimilikinya. 他不可能用一些的标志来成为一个很虚伪、假冒伪善的人。 Yang Allah lihat akan sama. 神不清楚的看到， Roma pasal 3 ayat 23, semua manusia telah jatuh di dalam dosa. 在罗马书讲到，世上的罪人都犯罪了。 Dan hanya orang-orang yang menyadari dirinya berdosa, orang inilah yang membutuhkan pertolongan anugerah dari Allah. 这是觉悟到自己是罪人的时候，他们非常的需要神的救恩、神的恩典， Karena sadar upah dosa ialah maut. 因为他们很醒悟的这个罪的贡献乃是死， Sadar bahwa diri tidak bisa menyelamatkan diri 很 sendiri. 觉悟到他们自己不可能可以救他们， Sangat berbeda dengan orang Farisi. 跟法利赛人分别的太大了。 Merasa dirinya paling benar sehingga tidak membutuhkan Kristus sebagai juru 他们 selamat. 感到他们是一个真人，是一个义人，他们不需要基督成为他们的救主。 Sehingga hari ini kita ditanya, 今天就是问我们的话， siapakah diri kita masing-masing? 我们每个人到底是谁呢？ Dengan kacamata apa kita melihat diri kita? 我们用什么眼睛来看我们自己？ Dan orang-orang yang tidak bisa melihat dirinya di hadapan Allah 一些的人在神的面前不能够看到自己的， akan sama dengan orang 会 Farisi. 像法利赛人一样， Tidak membutuhkan Allah, 不需要神， menganggap rendah orang lain, 看扁别人， dan akibatnya tidak peduli dengan orang berdosa, 最后他 orang miskin, 忽略穷人， orang-orang yang dianggap sampah oleh masyarakat. 忽略被讲起是这个社会的渣滓， Tapi Kristus tidak demikian. 但是基督不如此。 Kristus adalah pribadi yang justru, mari kita buka Markus 10 ayat 45. Satu ayat yang luar biasa. Markus 10 ayatnya yang ke-45. Inilah visi Yesus datang ke dunia. 我们可以看从这个马可福音看到主耶稣的这个使命。 Markus 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya, perhatikan itu, menjadi tebusan bagi banyak orang. 因为人子来不是要受人的服侍，乃是要服侍人。 Dia tahu dia datang untuk seluruh manusia berdosa. 他来到世界，他知道他是为了全世界、全宇宙的罪人， Entah itu yang berdosa orang miskin atau orang kaya, 无论是穷人、富有的人， cacat atau normal, 残缺的或者是很正常的， bodoh atau pintar, 愚昧的还是聪明的， pria atau 男的 wanita, 是女的， bangsa apapun juga, kulit apapun 无 juga. 论是他们的皮肤是何等的颜色，他们是什么的国家的人。 Nanti membaca di rumah saya mencatat betul-betul kekagetan daripada Petrus dan murid-murid. 我们可以看到这个彼得跟所有的这个门徒们很惊讶的一件事。 Murid-murid Yesus sudah 3,5 tahun ikut Yesus. 主耶稣的门徒3年半的跟随了耶稣， Tapi mereka punya pandangan bahwa Tuhan mereka itu adalah hanya untuk mereka dan bukan buat bangsa lain. 但是他们的见解、他们的看法讲到耶稣是为了他们，不是为了其他的种族。 Baru di pasal Kisah Rasul pasal 9 pasal 10, 才是在使徒行传里面第11章， Petrus mendapat penglihatan. 彼得看到了一个异象， Dari atas surga itu diturunkan kain putih yang besar dan di dalamnya penuh dengan binatang-binatang berkaki 4 yang tidak boleh dimakan oleh orang Yahudi. 从天上降下一个大布，里面有很多种的一些的动物，就是犹太人不吃的、不洁净的。 Waktu Petrus melihat dia begitu kaget. 彼得看到了，吓了一跳。
Dan setelah itu dia merasa itu semua binatang haram. 他感到这一些的动物都是一个不洁净的。 Tapi Tuhan berkata, yang tidak kuanggap haram, engkau tidak boleh menganggapnya haram. 但是我们的主对他说：“我感到我没有说这是不洁净的，你也不可以讲到这是不洁净的。” Dan hari itu juga datang seorang bukan Yahudi, Cornelius, datang untuk mendengarkan Tuhan melalui Petrus. 就是那个时候，一个人名叫哥尼流来到彼得的面前来听主的话。 Nanti mencatat baik-baik Lukas pasal 10 ayat 34. 路加福 Sorry, 音 Kisah Rasul 10 ayat 34. 哦，在这个以赛亚书 10 ayat 34. Dicatat saja karena saya tidak ada waktu untuk membukanya. 在使徒行传里面第4章里面讲到， Akhirnya Petrus berkata begini, sekarang aku tahu bahwa Allah tidak membeda-bedakan manusia. 于是彼得就开口说：“我真看出神是不偏待人的。” Saya senang pakai bahasa Inggrisnya. 我很喜欢读他的这个 Dikatakan 英文。 Now I know. 现在我知道了。 Di sini kata know dalam bahasa aslinya Yunani itu betul-betul sampai pada titik kesadaran yang paling dalam. 希腊语讲到现在就是讲到就是在最深的里面讲出来的。 Dikatakan there is no favoritism for God. 讲到他就是这个不偏待人的。 Allah tidak punya favorit manusia mana yang paling dia sukai. 神不偏待人，不是说很偏爱，喜欢这个不喜欢那个。 Baik itu orang Yunani maupun orang Yahudi atau bangsa-bangsa lain. 犹太人、希利尼人，还有其他的外邦人， Semua berharga. 所有的在神的面前都很 Semua 宝贵， dicintai 所 oleh 有 Allah. 的神都爱顾， Karena semua ciptaan Allah 因为所有的都是神所创造的， diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. 照做神的形象来创造 Itu 的。 sebabnya Kristus datang untuk mati bagi semua manusia dalam segala lapisan demi lapisan. 因此，基督来到这个世界上，为了每一层面的人类死。 Dan tadi saya terharu kembali membaca Mazmur 72 yang dibacakan ayat 12 sampai 刚才 14. 我很感触，读到这个诗篇里面72篇里面所讲 Orang 的 miskin berharga di mata Tuhan. 穷苦人在神的面前看为宝贵。 Sehingga waktu kita bertemu dengan Allah, 当我们面对我们的神的时候， melihat diri kita ini sebenarnya orang yang patut dimurkai oleh Allah karena dosa kita. 看到我们自己本身是一个罪人，应该得到神的愤怒的人， Sehingga kita bisa sama melihat orang lain sebagai orang berdosa, entah dia miskin, kaya, dan 一生 sebagainya. 可以看到别人，无论是有钱人、穷人，跟我们一样都是罪人。 Tetapi kalau kita ditebus oleh Allah, 就是我们被神救赎 maka，mata kita juga melihat bahwa orang-orang lain yang berdosa, entah miskin, kaya, bodoh, pintar, layak untuk ditebus oleh 我们可以 Kristus. 看到贫穷人、富有人、聪明人、愚笨人，他们配得到神的耶稣的救赎。 Kehidupan baru harusnya merubah mata kita melihat siapapun, bukan dipengaruhi oleh harta, kekuasaan, atau apapun juga. 这个更新的可以改变我们的眼目，我们可以看到这一切。 Melainkan sama seperti Kristus melihat, harusnya kita melihat. 我们应该像基督一样来看。 Itu sebabnya waktu Sakeus, seorang yang jahat ini, 因此讲到这个恶人撒该 pendek lagi katanya. 又很矮， Saya besok mau tanya ya, ini Sakeus ini dulu babynya stunting apa enggak ini? 我要问明天到南韩是否这个撒该生出来是这么的小。 Kami sedang melayani banyak bayi-bayi stunting, jadi saya pikir-pikir apa dulu bayi waktu dia bayi stunting enggak begitu ya? 现在我们在服侍一些不太正常的婴孩们，所以我要想到当时那个时候 kurang gizi begitu. 就是缺少了营养的婴孩。 Nanti kan kalau ketemu dia di surga bisa ngobrol ya. 然后等下在天上见到他，跟他谈天。 Ya. Biarpun dia pendek, 虽然他很矮小， tapi Kristus juga mengasihi dia. 但是基督爱他，也爱他。 Dan dikatakan oleh Yesus di ayat 9 tadi, hari ini juga terjadi keselamatan. 耶稣说在第9节里面，今天救恩到了这家， Kepada rumah ini.
救恩今天到了这家， bukan berarti rumahnya bertobat, 不是说他的家里、他的房子 tapi 悔 dengan 改， hal yang kabar baik yang sangat indah waktu seorang bertobat. 那是一个很好的消息。当一个人悔改的时候， Maka seisi rumah boleh mendengar Injil dan juga boleh mengalami itu. 那么一家人可以听到福音，也可以接受耶稣，相信耶稣。 Yesus bersuka cita 耶稣很喜乐， karena ada orang yang bertobat kembali kepada Allah. 因为有一个人悔改了，回到神的面前， Dan dia meneguhkan kembali. 他才被鉴定。 Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. 人子来是寻找拯救世上的人。 Jemaat kekasih Tuhan. 主所爱的弟兄姐妹， Sepertinya Yesus ingin sharingkan hatinya kepada kita. 好像神耶稣要分享他的心事给我们。 Sejauh mana kita memandang sesama kita. 我们看我们的领色到什么程度呢？ Apakah kita masih ada pandangan yang sama dengan orang-orang Farisi? 是否我们有像这个法利赛人的偏爱偏见？ Pada waktu Injil sampai di Eropa, 当福音一传到这个欧洲的时候， Philip Jenkins seorang misionaris berkata 一位很出名的宣教师讲到， bahwa orang-orang Eropa terlebih banyak membagi Injil hanya pada kelompok menengah dan ke atas. 这些欧洲人他们分享这个上帝的福音，单单给一些上层人物， Sehingga yang mereka peduli yang penting rohaninya ditebus, orang-orang masuk surga. 他们所注重的就是他们的灵命可以被救赎，他们可以上天堂。 Dan teologia ini banyak mempengaruhi kita di Asia, Afrika maupun Latin Amerika. 这种的神学影响了我们在亚洲在这个菲律宾等地方。 Waktu penginjilan yang penting rohaninya saja dibawa kepada Tuhan. 传福音最重要的是把他的灵魂带到神的面 Kalau 前。 mereka bodoh biar tetap bodoh. 他们一杯管他们一杯吧， Kalau mereka miskin biar tetap 贫 miskin. 穷管他们去贫 Kalau 穷吧。 mereka tertindas biarkan tetap 他们 tertindas. 欺压他们被人欺压，管他们， Bukan menjadi satu hati yang mengatakan seperti Kristus. 不是像基督所讲的， Yaitu pembaharuan yang dikerjakan Injil. Yaitu membebaskan orang dari seluruh hidupnya. 福音的更新就是把一些相信的人，把他们全身来被改变， Dari kebodohan menjadi manusia yang lebih pintar. 从愚昧成为聪明的人， Supaya mereka tidak diinjak oleh orang-orang pintar. 以至于他们不会被聪明的人所欺压。 Indonesia masih banyak kebodohan. Sehingga banyak manusia diperbodoh terus-menerus. 因为很多愚昧的公民，所以他们被人欺压了。 Biar manusia yang sakit terus dibiarkan sakit. 软弱病痛当中管他们， Yang penting mereka nanti kalau mati masuk surga. 最重要的他们死了上天堂， Tetapi biar di bumi mereka terus menderita. 在世上他们受苦就算了。 Yang mengalami ketidakadilan biar terus mengalami ketidakadilan. Cingli Yang tahu. penting nanti mereka di surga bahagia. 经历到不义的、不公平的管他们，到这是最重要的是，他们死后上天堂就可以了。 Kristus tidak demikian. 基督不如此， Justru bertemu dengan orang sakit dia 他 menyembuhkan. 看到病人，他医治他们； Begitu bertemu orang buta dia celikan. 看到瞎眼的，他睁开他 Bertemu 们的 orang 眼睛； lumpuh boleh 看 berjalan. 到瘫痪的给他们行走； Bertemu dengan orang kelaparan 5.000 lebih dia beri makan. 看到饥饿的，他给5000人吃饱； Bertemu dengan orang berdosa dia mengampuni. 见到罪人，他饶恕他们。 Bagi Kristus, 基督 Injil harus bisa membebaskan manusia dari berbagai belenggu. 福音要释放一些被锁链所捆绑的人。 Disitulah orang akan mengalami Allah yang hidup. 就在那个时候，在那个地方，人可以见到那活的 Disitulah 神。 manusia akan mengecap kerajaan Allah. 人才是可以赏到天国。 Dan pada waktu Kristus datang, 当基督再来的时候， tidak akan ada lagi air mata. 不再有眼泪了， Tidak akan ada lagi ketidakadilan 不再有不义了， dan kesakitan. 痛苦、病痛。 Maka seorang bernama Amy Sherman 一个叫做 Amy Sherman 的人， dalam bukunya Panggilan Kerajaan Allah, 在想到福音的呼召， hai orang-orang Kristen, hai orang-orang profesional, dia berkata, 专业的人，基督徒啊， berbagilah kehidupan Injil yang sepenuhnya 分享完全的福音， supaya mereka mencicipi kerajaan Allah. 让他们可以尝尝天国。 Kita akan melihat
Klips ini sekaligus merupakan sharing yang diminta oleh gereja apa yang kami akan lakukan, kami sedang lakukan. 我在分享用这个一个视频来讲到我们所做的一些事， Tapi sebelumnya ayat ini ditutup sangat menyenangkan. 有一些很喜乐的境界。 Sakyus tidak hanya mengalami pertemuan kepada Allah yang benar, 撒该不单单见到那个真神， tapi Sakyus mengalami kebenaran mentransformasi dirinya. 他见到了得到了真理，来自己来改变自 Dari 己， orang yang rakus uang, 成为一个很爱钱的人， dari orang yang memeras orang-orang bayar pajak lebih tinggi, 勒索一些要他们付这个 dari 债 membiarkan orang tertekan. 欺压人的。 Dia berkata, 他说 bagian hartaku akan aku kembalikan. 我的财物要退回给他们。 Sekarang dia dilepaskan dari hidup hanya untuk diri sendiri. 现在他就释放他自己， Dan justru dia berbagi kepada orang-orang yang mengalami 他 penderitaan. 分享一些受过苦的人。 Injil membawa orang mengalami transformasi. 福音可以改变每一个人， Dari bukan anak Allah menjadi anak Allah. 把一个不是神的孩子 Dari 成为神的儿女。 Harusnya mati di neraka selama-lamanya kepada kerajaan surga kekal. 应该他们死了，进入的永灭不灭的地狱，他们进到永生的天堂。 Dari hidup yang cinta uang kepada cinta Allah dan sesamanya. 从爱钱可以爱上帝，爱他们的邻舍， Itulah panggilan yang kami terima daripada 这 Tuhan. 是我们所神得到了神的呼召。 Pada waktu saya studi tahun 2006 di Inggris, 当我2006年在英国念书的时候， itu saya belajar mission in the marketplace. 我是讲到关于宣教的这个地图， Misi bagi orang-orang profesional yang sudah ditebus oleh Allah. 为着这一些专业人士是已经得救了的人， Misi bagi para dokter, para pedagang, para pebisnis, para ahli hukum, dan sebagainya. 为着那些医生、那些企业家等等。 Dan saya justru membaca daripada Tuhan lewat studi saya di sana. 我在那边来深造读书，可以读这一些。 Bahwa abad 21 orang terdepan melakukan misi adalah kaum profesional in the marketplace. 在21世纪里面，在这个地图里面可以看到，在前头传福音的人都是这些的专业人士。 Itu sebabnya gereja, para hamba Tuhan perlu mempersiapkan para jemaat ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, sampai mereka yang bekerja di kantor-kantor, di rumah sakit, dimanapun juga. 因此，在教会所有的神的仆人，你们要预备好这些会友们，成为家庭主妇的，成为一些护士们 Di 等等。 sanalah akan banyak bertemu orang yang belum mengenal 因 Tuhan. 为在那个地方，他们会见到很多还不认识耶稣的人。 Pergi ke tempat-tempat yang penuh dengan kemiskinan maupun di kantor dan di mana saja. 到那个公司，到一些充满了这些贫穷人的地方。 Tahukah saudara pada waktu tsunami terbesar di Thailand dan sebagainya, 你知道吗？在泰国大海啸的时候， justru teman-teman kelas saya itu menjadi pemikir-pemikir luar biasa menolong dari tsunami di Asia. 我的同学们，他们在这个亚细亚的海啸里面帮助了他们。 Bukan hanya memikirkan keselamatan surgawi, tapi juga bagaimana menolong orang keluar dari penderitaan tsunami. 不是单单他们想到得救上天堂，而是想到那些遭遇到海啸的人。 Dan jemaat adalah kaum profesional. 这些的会众们都是一些专业人士。 Khotbah-khotbah harus mempersiapkan jemaat dari Senin sampai Sabtu masuk ke marketplace. 在讲道的时候，我们要预备好每一个弟兄姐妹们的心，进入了宣教的场所， Untuk melakukan apa yang menjadi tugas dan panggilan di rumah sakit, di pasar, di mana-mana mereka berkarya bagi Tuhan. 来做神要你们做的，在这个巴沙或者在这些的医院贫穷的地方等等。 Panggilan Tuhan bagi kami adalah melayani sekarang di perkotaan. 神
呼召我们现在在城市里面来 Oleh 服侍， karena sejak tahun 20-an itu perpindahan deras dari desa ke kota. 因为我们可以看到从2000年开始，有很多从乡下的人搬迁到城市里边。 Tahun 2050, 65% orang akan tinggal di kota. 那么在不久以后，有差不多60多个%，人家都是住在大城市。 Dan kita semua ada di kota. 我们大家都是在大城市里边。 Ini waktunya kita semua menjadi misionarisnya Allah. 时候到了，我们要成为神的宣教师。 Izinkan saya membagi ini dan kita selesai. 也许我可以用这个视频来 Kita 讲述。 melayani di daerah Bandengan setelah zamannya Pak Jokowi, Pak Ahok menaruh kita di rusun. Sekarang kita melayani di daerah Bandengan. 我们现在服侍在板凳岸的地方的地带， Narkoba sangat terbesar di sana. 那边毒品很厉害 Stunting yang luar biasa di sana. 现在变得案件很大。 Dan banyak manusia tidak pernah punya ijazah. Kita akan lihat apa yang dilakukan ini menjadi berkat buat mereka. 很 Silakan 多没有 diputar. 文凭的人，我们可以看到成为我们的祝福。